sistem pangkalan data utama iaitu PADU yang mana dah diluncurkan pada 2 Januari lalu. Kabarnya sebaik saja majlis peluncuran, lebih 100,000 rakyat sudah pun mengisi dan juga mengemaskini data mereka. Ini adalah satu kumpulan data lah untuk mengumpulkan semua data secara individu dan juga berkeluarga, yang mana ia penting untuk membantu kerajaan memberi bantuan dan juga subsidi. Sosioekonomi kita bagus ataupun tidak, kita tinjau pendapat rakyat Malaysia. Saksikan. Silakan. Dengan kata kunci, memastikan tiada kebocoran saluran bantuan atau inisiatif dan hanya menumpukan kepada mereka yang benar-benar memerlukan. PADU direka untuk membantu kerajaan dalam melaksanakan dasar secara bersasar. Inisiatif kerajaan ini dilihat dapat meningkatkan taraf sosioekonomi negara dan memastikan tiada penduduk yang tercicir daripada menerima segala bentuk bantuan. Bagaimana dengan reaksi masyarakat? Dengan wujudnya sistem PADU ni, ia akan lebih telus. Sebab apabila saya dapat tahu sistem PADU ni diperkenalkan oleh pihak kerajaan, so pihak kerajaan dapat mengenal pasti golongan yang betul-betul susah dan betul-betul memerlukan bantuan. So dengan adanya sistem PADU ni, so tak adalah masalah kebocoran ataupun bantuan disalurkan kepada pihak yang tidak sepatutnya. Usaha kerajaan sekarang ni sebab di kampung ni ada yang dapat bantuan, ada yang tak dapat. Terlepas dia dapat bantuan, ada yang tak dapat bantuan. Yang cumanya masalahnya bila nak daftar tu, nak kemaksimum tu, harapkan anak-anak ataupun orang lebih muda untuk saya daftar. membayangkan mungkin sistem PADU ini mungkin boleh dimanfaatkan oleh agensi yang lain, sebagai contoh agensi yang terlibat tentang pengurusan wang zakat, yang mana mereka juga antara penyimpan-penyimpan rekod data pemohon-pemohon bantuan zakat dan sebagainya. Inisiatif-inisiatif yang diperkenalkan oleh kerajaan ini dapat dimanfaatkan oleh penduduk-penduduk yang mana di luar bandar, yang mereka tidak tahu mereka punya apa bantuan yang perlu mereka mohon. Okey. Penyediaan pangkalan data utama PADU menjamin negara yang selamat, komprehensif dan near real time bagi penghasilan analitik berkala dan digitalisasi tanpa ketirisan. Pada akhirnya, semua lapisan masyarakat dapat menikmati usaha kerajaan seadilnya. Baik, itulah di antara kegusaran rakyat Malaysia. Apa yang saya tangkap daripada sana terutamanya isu pelaksanaan. Bagaimana dengan rakyat Malaysia yang mungkin kurang cakna dengan peningkatan teknologi. Nak guna telefon bimbit pun susah, apatah lagi nak meletakkan data mereka ke dalam satu sesawang. Jadi antara isu-isu yang kita ingin mainkan, kita berdiskusi pada pagi ini. Kita nak tahu tentang keupayaan pemahaman rakyat itu sendiri. Baik, kita akan bersama dengan tetamu istimewa kita. Ini dia saya nak perkenalkan, Profesor Dr. Brajoya Bardai, pakar ekonomi pagi ini. Assalamualaikum, Prof. Apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat tahun baru juga mungkin. Ya, selamat tahun baru. Okey. Prof, pertama sekali mungkin kita nak memberi pemahaman kepada rakyat secara jelasnya berkenaan dengan sistem PADU ini. Kenapa agaknya ketika ini kerajaan meluncurkan sistem PADU? Okey. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sistem PADU ini adalah sistem maklumat data yang dibina sendiri oleh Kementerian Ekonomi bersama-sama Jabatan Statistik dan jabatan-jabatan lain sebagai melengkapi data-data yang kita sudah ada daripada Jabatan Statistik. Jabatan Statistik mengumpul banyak data-data makro, data yang menyeluruh, tetapi dia tidak boleh digunakan untuk melaksanakan polisi-polisi khusus. Jadi kita memerlukan data khusus. Jadi sebenarnya ada lebih 27 agensi yang telah mempunyai data-data khusus. Lembaga Hasil Dalam Negeri, KWSP dan sebagainya. Dan sekarang ni kita gabungkan itu dan masukkan dalam satu kumpulan data yang meliputi semua warga negara di Malaysia. Dan sekarang ni kita nak meminta setiap isi rumah
untuk buka kepada dalam data itu dan tengok maklumatnya. Adakah maklumatnya betul? Dan maklumat tambahan perlu diisi tentang pendapatan, tentang perbelanjaan, tentang harta, tentang aspek-aspek yang lebih terperinci. Baik. Ini untuk membolehkan dia akan digunakan. Maklumat ini akan pertamanya digunakan untuk memberikan subsidi dan kita sekarang ni dalam proses untuk menyasarkan subsidi diesel dan petrol. Jadi ini yang pertamanya. Kita nak setiap orang mendaftar, jadi berasas pada data itu akan dikelaskan siapa yang akan layak mendapat subsidi. Siapa yang lebih berhak. Ya, betul. Jadi inilah kebaikan sistem padu yang ingin dilaksanakan. Ya. Betul, ya. Jadi apa yang kita nampak daripada pusat-pusat data yang dikumpulkan daripada agensi-agensi kerajaan dan sebagainya. Antara mungkin kegusaran adalah data ni dah ada dah lama dah. Kenapa tidak diintegrasi sampai sekarang? Kenapa kita yang harus meletakkan data di dalam? Dan pada penghujung katanya, bagaimana untuk mereka yang memutuskan untuk tidak meletakkan data kerana ia bukan wajib, ya? Silakan. Ya, ini merupakan sukarela. Tapi kita sangat menggalakkan untuk setiap orang mengisi maklumatnya kerana maklumat ini untuk kegunaan sendiri. Contohnya misalnya kata subsidi petrol. Kita tahu bahawa di masa lepas kita mengelaskan isi rumah kepada B40. Maknanya 40% isi rumah ada 12 juta itu. Kemudian ada M40, ada 12 juta lagi. Kemudian T20. Jadi kalau kita guna cara mudah, kita bagi saja semua yang B40. Tapi sebenarnya itu tidak tepat. Kerana ada juga kumpulan yang M40 yang memerlukan bantuan ini. Ada yang T20 pun mungkin memerlukan bantuan ini. Jadi kalau setiap orang mengemas-kinikan maklumatnya, kalau dulu mungkin dia gajinya 30,000 misalnya, tapi sekarang dah kena buang kerja. Jadi tak ada pendapatan lain. Jadi kalau dalam pengelasan asal dia masih dalam T20. Tapi sekarang kita nak klasifikasikan dia balik. Kita tak mau guna pengelasan B40, M40 lagi. Kita nak mengelaskan mengikut ciri-ciri setiap orang. Kemungkinannya ada orang yang berpendapatan RM8,000 pun mungkin masih boleh layak mendapat subsidi. Jadi kalau kita tidak mengisinya, kitalah juga yang rugi. Bukan saja itu, kerana maklumat ini akan digunakan juga untuk polisi-polisi lain. Polisi tentang perumahan, polisi tentang perlindungan sosial, polisi tentang perubatan. Saya meramai kawan-kawan orang tua kata, kita dah tua tak payah isi. Tapi sebenarnya orang tua lah yang patut isi sebab kita sedang menuju ke arah negara yang menua. Ya, di mana orang-orang tua inilah yang akan memerlukan banyak perkhidmatan dan bantuan. Kalau mereka tak masuk, habislah dia ini. Itulah dia. Baik, selain daripada bentuk bantuan seperti apa yang diterangkan oleh Prof, salah satunya adalah berkenaan dengan subsidi diesel dan juga petrol. Apa lagi yang antara manfaat dan bagaimana sebenarnya kerajaan dapat membantu sosioekonomi rakyat kita yang seramai 32 juta penduduk ini, Prof? Sebenarnya kita 32.6 juta ni merupakan kumpulan bukan saja isi rumah, kita juga pengguna. Setiap hari kita mengguna. Contohnya kita mengguna ayam. Tiap-tiap orang makan ayam. Berapa katanya 4.8 ekor satu bulan. Satu orang. Jadi kalau kita ada maklumat-maklumat terperinci begitu, kita boleh merancangkan merancangkan bekalan ayam, ternakan ayam. Jadi ini dapat menyetabilkan harga. Begitu juga beras. Tiba-tiba kita dapati kita kehabisan beras. Kalau mengikut stok beras dan permintaan, sebenarnya kita tidak akan menghadapi kesusutan beras. Jadi ini akan memerlukan data terperinci untuk kita menentukan di mana kesesakan berlaku dan kita boleh melakukan polisi baru misalnya. Saya faham dengan data ini kita dapat memantapkan lagi rantaian bekalan kita untuk merangka
polisi yang lebih baik untuk rakyat Malaysia. Saya ni, okey, Rina akan menyatakan apa kebaikan sebagainya. Untuk saya ni, saya lebih seorang yang muskil. Kan? Dari pertama, saya akan approach daripada dua aspek. Yang pertama, isu keselamatan cyber kita. Jadi difahamkan track record kerajaan juga tak adalah begitu hebat kan. Saya ingat lagi 2022 kebocoran atau ketirisan data daripada JPN. 22 juta rakyat Malaysia telah terlibat dan tiba-tiba banyak pula orang dapat panggilan scam dan sebagainya. Jadi mungkin dari isu keselamatan, pendapat doktor sendiri. Okey, sebenarnya saya rasa kita terlampau memikirkan sangat tentang keselamatan data ni. Tapi sebenarnya kita secara tak sengaja atau sengaja setiap hari dalam sosial media kita update our status. Dan kita memberi batas secara percuma. Kita beri secara percuma. Dan ini kita nak bagi kepada kerajaan dan kerajaan mempunyai akta untuk melindungi semua data kerajaan ada kaedah-kaedah firewall dan sebagainya untuk mengawal data. Jadi kita tidak perlu sangat risau. Memanglah kita tidak boleh menjamin bahawa data ini akan dilindungi secara perfect ataupun sempurna. Tapi saya rasa perlindungan oleh kerajaan setakat ini adalah salah satu yang terbaik. Dan kita masih terus akan melakukan usaha untuk melindungi ini, insya-Allah. InsyaAllah. Dan pastinya waktu yang diberikan daripada 2 Januari hingga 31 Mac untuk rakyat Malaysia sendiri mengisi data dan mengemaskinikan data mereka melalui sistem padu ini.